mengandung tuan Dasaim tuanku. Ya, dia pernah jumpa tuanku di Tawau. Iya, Tawau tuanku. Lintasan Permaisuri tahun 2019. Tuanku salam tuanku. Nur Fatin Syakila tuanku. Terima kasih tuanku. Sedang mengandung tuanku. Iya. Belum tahu lagi tuanku. Insyaallah tuanku. Terima kasih tuan. Alhamdulillah tuanku. Terima kasih tuanku. Terima kasih. Okey, itu yang berlaku pada September ya, Haji. Itu yang berlaku pada September dan saya rasa tak layak untuk saya bercerita. Kita nak interview orang yang merakamkan dan mendapatkan tanda tangan daripada kedua-dua tuanku. Encik Hasri Omar jika telah pun bersedia di dalam talian. Encik Hasri, mungkin Tadi kita dengar suara je. ya, Minta tanda tangan. minta tanda tangan, kita dengar audio suara sahaja. Ini betulnya mungkin orang. ya, jika dah bersedia melalui video. Assalamualaikum Jazri, apa khabar? Apa khabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Di Tawau itu. Di mana tu? Saya di Sandakan. Di Sandakan. Di Sandakan. Bertugas ya? Ya, saya sedang bertugas. Di mana tu? Di Kilang Sawit Beluran. Oh, di Beluran. Sandakan tu Beluran. memang besar lah, bukan sawitnya kan. Okey. Cerita dulu, macam mana momen itu boleh berlaku? Berapa jauh perjalanan, berapa lama nak tunggu, nak dapatkan tanda tangan tuanku? Mungkin boleh cerita momen itu terlebih dahulu, Encik Hasri. Okey, baik. Situasinya pada masa itu sekitar jam 1.30 atau setengah petang lah, macam begitu. Menunggu ketibaan YDP. So, saya start menunggu dari jam 12 tengah hari. Dalam keadaan yang panas dan terlalu ramailah orang pada masa itu. Tapi demi semangat kita kan untuk berjumpa dengan pemimpin utama negara dan niat untuk mendapatkan tangan agung dan permaisuri itu, so saya nekatlah untuk menunggu dan sanggup berpanas walaupun pada masa itu saya sedang bekerja. Dan bila dapat bersalaman dan bercerita langsung kepada YDP dan permaisuri dan mendapat tangan agung, saya rasa bersyukur dan merasa paling bangga karena agak mustahil bagi saya untuk dapat tangan permaisuri dan berbicara langsung dengan permaisuri dan agung. Ya. Sebab kami di Sabah ni susah untuk dapat berjumpa direct dengan pemimpin tertinggi negara lah. Betul. Ya. Saudara Hasri, ketika itu dikatakan isterinya sedang mengandung. Ya. Berapa bulan dan apabila ditanya oleh tuanku? Ada ditanya pesanan tuanku, Tunku Aziza. Ceritakan sedikit. Mungkin ada cerita sikit. Ya, masa tu isteri saya sedang mengandung sekitar 6 bulan. So, saya pun belum dapat scan lagi dan jantina pun saya belum tahu lagi. So, semasa saya berjumpa dengan YDP dan permaisuri, istri saya tidak dapat ikut. Sebabkan beliau sedang mengandung dan anak pertama kami. Jadi, saya bawalah gambar beliau semasa berjumpa dengan Agung di Tawau pada tahun 2019. So, di situ permaisuri ada tanya lah, saya punya anak lelaki atau perempuan. Tapi kami pun belum tahu lagi. Jadi permaisuri pesan kepada saya, kalau anak perempuan letaklah Aziza dan kalau lelaki Abdullah. Jadi pesanan nama anak ini memang saya akan gunakanlah bila anak saya akan melahirkan. Jadi sudah dilahirkan, sudah bersalinnya isteri. Alhamdulillah sudah. Istri saya sudah melahirkan bayi pertama kami pada 9 Januari. Ya, baru lagi ya. Lepas, ya. Di Hospital Sendakan. Jadi sudah dinamakan sempena pesanan Lelaki perempuan. permaisuri. Ya, selepas bayi lahir, alhamdulillah kami dapat cahaya mata perempuan. Alhamdulillah. So kami sudah bersetuju untuk mengambil nama Azizah lah seperti mana permaisuri telah
mengamanahkan kepada saya untuk menggunakan nama itu. Menunaikan amanah tu. Rezeki, alhamdulillah, tahniah Asri Ya. atas kurniaan baby sulung. Baby sulung. Sulung Ya. perempuan dan Azizah namanya. Azizah Sempena namanya. nama Tunku Azizah. Tunku Azizah menitipkan pesanan ya. Ingat kalau lelaki nama Abdullah, kalau perempuan nama Azizah, dan alhamdulillah isterinya telah selamat. Kita nak tanya juga. Adakah berita gembira sudah disampaikan ke pihak Istana Yang di-Pertuan Agong? Saya sudah buat makluman di Instagram saya dan saya sudah tag Istana Negara. Mungkinlah kita boleh potong klip video temu bual ni, kita hantarlah kat istana, kita maklum. Pada tuanku lah. Pada tuanku kita Istana maklum. Pahang lah. Istana Pahang kita maklumkan tuanku lah ya. Boleh. Jasri, terima Saya kasih harapkan banyak. nanti kalau anak saya sudah besar, mungkin insya-Allah tidak halangan. Okey, sedikit Asri. Sedikit. Jadi pengalaman itu dirangkumkan dengan momen pengalaman hidup ya. Jadi bagaimana Asri melihat sosok Yang di-Pertuan Agong kedua-duanya? Bagi pandangan saya kepada kedua agung kita, saya rasa amat terharu karena dapat merasai kita punya agung berjiwa rakyat lah. Dia tidak mengira bangsa, agama. Dia sentiasa memberi yang terbaik kepada rakyat. So, pengalaman saya semasa dia berada di Sabah dan Sarawak, bila masa dia balik ke Semenanjung, saya dan rakyat Sabah semua rasa kehilangan lah. Rasa kehilangan, rasa sunyi. Karena jarang sekali, bukan jarang, tidak pernah sekalipun keadaan berlaku di Sabah semasa beliau datang ke Sabah, Sarawak. Ya. Dan saya boleh anggapkan ianya satu fenomena Haji. Fenomena. Ia boleh dianggap fenomena. Dia bukan sekadar jelajah-jelajah, tetapi ianya menimbulkan satu fenomena Haji. Betul. Tahniah juga Asri atas mendapat anak sulung dan bernama Azizah bersempena dengan Permaisuri Agong. Dan mungkin bila dia besar nanti, anak itu akan mengingati saya datang daripada nama sempena Permaisuri Agong. Kenapa nama itu dipilih. Itu sejarah itu. Baik. Tahniah Asri, sekali lagi terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman dan cerita dengan kami di Esrawani pagi ini sempena keberkatan pulang Yang di-Pertuan Agong ke-16 ke Pahang pada pagi ini. Terima kasih ya Asri. Dan semoga terus jaga keluarga elok-elok. Ya, dan semoga isteri dan anaknya juga sihat dan seperti Hazri katakan tadilah, kalau bila dah besar nanti mungkin itu yang akan menjadi momen terindah sebenarnya. Ada cerita di sebalik nama, sebab kadang anak-anak dia akan tanya apa kenapa saya dinamakan Azizah Nazri ke Haris ke? Kenapa mesti dinamakan itu.